Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Terima kasih kepada saudara pengurusi kita. Nama apa pengurusi tadi? Ustaz Hafiz. InsyaAllah satu hari nanti insyaAllah mereka-mereka ni lah yang akan menyambung kerja-kerja yang kita buat ni. Dan kita juga akan berlalu pergi, dan akan ada orang lain yang akan buat mungkin jauh lebih baik daripada apa yang telah kita usahakan, insyaAllah. InsyaAllah pada malam ni saya akan membaca satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi, dan diriwayatkan sebelum itu juga oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Kerana Imam Ahmad ni dia mendahului Imam Tirmizi. Tirmizi mengambil riwayat daripadanya, bukan dia mengambil dari Tirmizi. Di dalam hadis yang diriwayatkan daripada Ibn Abbas radhiyallahu an, berhubung dengan firman Allah Ta'ala, Alif Lam Mim, ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin lillahil amru min qablu wa min ba'd wa yawma idzin yafrahul mu'minun binasrillah yansuru man yasha wa huwal azizur rahim. Surah Ar-Rum. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim, ini huruf-huruf muqatta'ah, huruf-huruf yang mana tidak ada siapa yang mengetahui hakikat maknanya. Sebahagian orang kata alif dengan maksud Allah, lam dengan maksud Jibril, mim dengan maksud Muhammad. Ini semua hanyalah satu andaian. Tetapi seperti mana yang disebut oleh para muhaqqiqun, yakni orang-orang yang mentahqiqkan masalah berhubung dengan huruf-huruf yang ada di dalam Al-Quran ini, ia seolah-olah challenge, ia seolah-olah cabaran Allah Subhanahu Wa Taala. Ini huruf-huruf ni kamu ambillah, kamu buatlah Quran. Macam kita kata ambillah bahan mentah ni, kau buat, kalau betul kau boleh mengadakan Quran. Tapi bukan kita nak cerita pasal tu, tapi nak cerita tentang surah ini. Alif Lam Mim, ghulibatir Rum, telah ditewas Rum, yakni kerajaan ataupun tentera Rum. Fi adnal ard, pada bumi yang paling dekat. Adna boleh bermaksud bumi yang paling dekat, boleh bermaksud juga bumi yang paling rendah. Pasal perkataan adna ni, summa dana fatadalla, yakni dia mendekat, dana, adna, akrab boleh maksud. Ataupun yudnina min jalabibihin, yakni mereka melabuhkan, merendahkan jilbab-jilbab mereka. Dua-dua boleh maksud. Fi adnal ard wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun, mereka itu selepas mereka ditewaskan, mereka kembali akan menewaskan Parsi. Siapa yang kalahkan Rom? Parsi. Siapa yang kalahkan Rom? Parsi. Parsi telah mengalahkan Rom. Ghulibatir Rum, telah ditewas Rom. Mereka pada bumi yang paling dekat atau pada bumi yang paling rendah, mereka setelah ditewaskan akan kembali menewaskan, yakni mereka akan menewaskan Parsi. Fi bid'i sinin, bila di dalam bid'i sinin. Bid' dalam bahasa Arab maksud antara 3 sehingga 9. Lillahil amr min qablu wa min ba'd, bagi Allah itu urusan sebelum dan selepas. Wa yauma idzin
yafrahul mu'minun. Pada hari Rom dapat mengalahkan Parsi, orang-orang mukminun akan bergembira. Pasal apa mereka bergembira? Sehari kita cerita, padahal kedua-duanya kafir. Pada hari itu mereka akan bergembira binasrillah, dengan pertolongan Allah. Yansuru man yasha, dia menolong sesiapa yang dia kehendaki. Wa huwal azizur rahim, dia itu maha perkasa lagi maha penyayang. Okey. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi, Ibnu Abbas ketika mengulas ayat ini katanya, kata Ibnu Abbas, dia sebut di sini, qala ghulibat wa ghulibat, ditewaskan dan ditewaskan. Kana al-musyrikuna yuhibbuna an yadhhara ahlu Farisa 'ala al-Rum li'annahum wa iyahum ahlul awsan, wa kana al-muslimuna yuhibbuna an yudhhira ar-Rum 'ala Farisa li'annahum ahlu kitab. Fadhakaru li Abi Bakr fadhakarahu Abu Bakr li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala amma innahum sayaghlibun. Fadhakarahu Abu Bakr lahum faqalu ij'al bainana wa bainaka ajala fa in dhaharna kana lana kadha wa kadha wa in dhahartum kana lakum kadha wa kadha faja'ala ja'lan 5 sinin falam yadhhiru fadhakara dhalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam ala ja'altahu ila dun qala arahu al-ashra qala Abu Sa'id al-bid ma duna al-ashr qala thumma zaharat ar-rum ba'd qala fadhalika qaulullahu ta'ala alif lam mim ghalabat ar-rum ila qauli ta'ala wa yawma idzin yafrahul mu'minun bi nasrillah yansuru man yasha. Maksudnya ini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi daripada Ibnu Abbas tadi. Kata Ibnu Abbas, ghulibat ditewaskan Rum. Wa kana al-musyrikuna yuhibbuna an yadhhira ahlu Farisa an yudhhira ahlul Farisa 'ala Rum, adalah orang-orang musyrikun, orang musyrik suka jika sekiranya ahlul Farisa, orang Parsi ini mengatasi Rum. Li'annahum wa iyahum ahlu awsan, kerana Parsi dan orang musyrikin kedua-duanya ahli berhala. Kerana orang Parsi sembah apa? Majusi. Dia sembah apa? Dia pembah api. Jadi sembah berhala. Dan orang musyrikin juga sembah berhala di Mekah. Mereka suka jika sekiranya an yadhhira ahlul Faris 'ala Rum, jika sekiranya orang Parsi ini menang mengatasi Rum. Wa kana al-muslimuna yuhibbuna an yadhhira ar-Rum 'ala Farisa li'annahu ahlul kitab. Adapun orang Islam, mereka suka Rom menang mengatasi Parsi kerana Rom adalah ahlul kitab. Pasal Rom orang apa? Kristian. Pasal Rom orang Kristian. Nanti kita akan syarah. Jadi setakat dulu, Rom adalah orang Kristian. Jadi dengan itu orang Rom ni mereka bukan orang Arab atau Yahudi asal yang mana menganut Kristian. Mereka ini Yunan. Orang Arab dulu bila sebut Rom, mereka maksudkan orang-orang Yunan, orang-orang Bani Asfar. Mereka ni kita kira orang Eropah lah. Orang di sebelah Syria ke atas, kemudian orang yang masuk di sebelah Turki dan ke atas, mereka ini adalah orang-orang Rom. Orang Islam tak setuju dengan mereka menyatakan bahawasanya Isa anak Allah. Tetapi Rom, walau macam mana pun Kristian, lebih dekat kepada Islam dibandingkan dengan ajaran Parsi. Ini adalah soal perhitungan politik orang Islam ketika itu. Walaupun sama-sama kafir, tapi ada perbezaan antara kafir-kafir ini. Sebab tu ahlul kitab
Mereka suka kerana li'annahum ahlul kitab, kerana mereka ahlul kitab. Maka orang Kristian ahlul kitab. Ini menguatkan tafsiran yang menyatakan Kristian ahlul kitab. Sekalipun orang Rom tu memang pakai salib. Orang kata kena orang ahli kitab asal yang mereka tu dah percaya, tak percaya kepada salib baru jadi ahli kitab. Ini adalah tafsiran yang tidak begitu kuat. Jika kita lihat kepada hadis ni yang menunjukkan orang Islam menyokong Rom kerana Rom adalah ahlul kitab, kerana mereka Kristian. Dan Islam ni macam saya selalu sebut, ada beza antara Kristian dengan orang lain. Saya bukanlah pasal isu orang Melayu di Malaysia. Kalau dia tengok salib, dia takut. Tak apalah, kita pun, tapi sebenarnya taklah perlu takut. Cuma kita kata itu bukan lambang lah. Kalau kita takut salib, orang kata yang takut salib ni Dracula. Jadi kita tak bolehlah kita pula tunjuk takut salib. Cuma kita kata lambang tu tak kenalah dengan kita. Pasal itu ada unsur syirik. Mensyirikkan Allah. Tapi kadang-kala bila kita tengok tokong hak duk berdiri besar, kita tak apa pula. Boleh pula pergi melawat. Lama tokong ni tidur ni dah. Kan? Yang tidur, yang duduk, kita tak ada apa. Bukanlah saya kata suruh pergi kacau apa, tapi tang salib kita terkejut. Padahal kedua-dua ni syirik, tapi syirik yang tokong tu lebih jauh daripada Islam, daripada syirik yang salib tu. Kerana yang salib tu, walaupun kita tak setuju dia, tapi dia ada unsur yang sama dengan kita. Sebab itu di dalam surah Al-Ma'idah, Allah Subhanahu wa taala menyebut, wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lilladzina amanu alladzina qalu inna nasara. Dzalika bi anna minhum qissisina war-ruhban wa annahum la yastakbirun. Wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lilladzina amanu. Dibandingkan dengan orang Yahudi dan orang ahli syirik, Allah kata wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lilladzina amanu. Kamu akan dapati mereka yang paling dekat kesian, kedekat rasa sayang kepada orang yang beriman, iaitu orang-orang yang menyatakan inna nasara, orang yang menyatakan kami Kristian. Zalika bi anna minhum qissisina war-ruhban, Quran kata. Itu disebabkan kerana di kalangan mereka ada padri-padri dan pendeta-pendeta. Wa hum la yastakbirun, dan mereka itu tidak takabur. Sebab itu nak dakwah pada orang Kristian tak berapa susah. Sebab dia nabi-nabi dia dah tahu. Konsep agama dia tahu. Kadang-kadang kalau kita tak betul-betul faham, kita dengar tak berapa jauh dia dengan kita. Yang silap tu bila dia pergi kata Isa anak Allah. Yang tu tak kena. Yang tu bukan silap lah, salah betul lah. Tak cuba tengok dia berceramah tentang konsep-konsep tentang Tuhan, tentang buat baik. Macam tokoh-tokoh Kristian jangan pergi tengok lah. Macam Joel Osteen, ramai-ramai yang duk cakap. Dia pandai dia cakap kerohanian yang dia cakap tu. Sebab apa? Sebab kerana unsur yang diambil itu ada peninggalan para anbiya di dalam ajaran mereka. Jadi mereka lebih dekat. Sebab itu nak dialog dengan mereka tak payah nak terang balik. Kita nak cuba tengok. Mereka cerita tentang Nabi Yusuf. Mereka cerita tentang Nabi Adam AS. Apa yang mereka cerita hampir sama dengan apa yang kita beritahu. Cuma mereka ni Israeliat, kadang-kadang masuk tambah-tambah sikit. Yang tu yang jadi kadang-kadang dia tak kena dengan apa yang kita pegang. Tapi asas-asas itu ada. Maka orang Islam bila Rom perang dengan Parsi, orang Islam sokong mana? Rom. Golongan musyrikun sokong apa? Parsi. Dan sebelum saya nak cerita tentang sokong ni, saya nak cerita tentang Nabi SAW dalam pengalaman dakwah dia. Ini hadis di peringkat awal, semasa awal Islam. Masa Nabi SAW berada di Mekah. Orang musyrikin kuat. Macam kita lah, kita macam orang tengok bola lah kan. Contoh lah kot kan.
tak mesti betul lah. Indonesia lawan dengan negara, dululah orang Melayu lah. Mak Ali pergi lawan dengan tinju dengan siapa lah. Kan? Kita tu macam rasa nak sokong Mak Ali sikit. Mungkinlah, bukanlah kata contoh tu. Sebab perlawanan tu kadang-kadang tak perlu pun. Ini mereka perang memang perang kenegaraan. Sebab kerana kita ada sikit perasaan kena latar dia tu. Rom dan Parsi, orang Islam attach perasaan dia sikit dengan keadaan Rom yang percaya kepada Nabi-Nabi. Ini di peringkat awal masa di Mekah. Masa di Mekah. Bila Nabi SAW, bila berlaku masa tu Rom berperang dengan Parsi, semasa Rom berperang dengan Parsi, Rom dalam keadaan lemah. Dulu dua empire ni adalah empire yang paling kuat dalam dunia lah, super power, Rom dan Parsi. Bila lawan pada zaman Parsi begitu kuat dan kerajaan Rom begitu lemah, ketika itu peperangan berlaku antara mereka, orang Islam kata biarlah Rom menang. Walaupun kadang-kadang kita dah tak ada apa bertarung kan. Kadang-kadang calon tu kita tak apa suka sangat, tapi dia dekat sikit kita sokong lah. Macam tu lah. Jadi musyrikin sokong Parsi. Bukan dia terlibat dengan peperangan, tapi ini berita antara bangsa perang. Zaman tu ni tak ada lagi. Semua Facebook tak ada, Instagram tak ada, WhatsApp semua tak ada. Semua dengar cerita perang. Perasaan orang Islam ketika itu. Fadzakaruhu li Abi Bakrin fadzakarahu Abu Bakr li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Musyrikin sebut kita sokong Parsi. Kan? Jadi Abu Bakar, dia sebut pada Abu Bakar, Abu Bakar sebut kepada Nabi SAW. Masa tahun Abu Bakar, masa tu Rom kalah, ghulibatir Rom kalah. Tapi ayat ni kata selepas antara 3 dan 9 tahun, wahum min ba'di ghalabihim sayaghlibun, mereka selepas tewas akan menang. Fi bid'i sinin, dalam tempoh 3 ataupun sampai ke 9 tahun. Itu turun ayat Quran. Masa Abu Bakar dengar ni, Abu Bakar tak tahu lagi. Dia kata, Rasulullah, Rom perang dengan Parsi, Rom kalah. Nabi SAW kata, amma innahum sayaghlibun. Adapun mereka tu Rom akan kembali menang. Ketika itu orang tak boleh ramal Rom menang, pasal Rom lemah. Tapi Nabi kata Rom akan menang. Abu Bakar Siddiq sebut kepada geng-geng musyrikin Mekah, walaupun mereka tegang, kadang-kadang jumpa tegak-tegak, kata padan muka, Rom kalah, macam ni contohlah. Rom kalah, geng apa kalah? Abu Bakar kata, dah Nabi kata akan menang. Abu Bakar kata bahkan Rom kembali akan menang. Orang-orang musyrikun kata, sekarang ni kita lawan bertaruh. Kalau Rom menang, kalau sekiranya Parsi menang, hang kena bayar kat kami. Kalau sekiranya Rom menang, kami bayar hang. Ini bertaruh. Di peringkat Mekah, hukum hakam tentang judi belum datang lagi. Jadi Abu Bakar bertaruh. Dia panggil Rihan. Bab ni bila siapa belajar dan fiqh, dia panggil Rihan wa Abi Bakr. Dia bertaruh lah. Berapa? Nabi SAW, bila dia bertaruh, Nabi bid'i sinin ni antara 3 sampai 9. Dalam riwayat, sebahagian riwayat kata Abu Bakar pergi letak, dia kata tak apa, dalam masa 5 tahun akan menang. Sebahagian kata dia kata 6 tahun akan menang. Lepas dia pergi letak dah, baru dia sebut kepada Nabi SAW. Nabi kata, ala ja'altahu ila dun, kenapa kau tak jadikan kurang daripada 10, iaitu 9. Arahul asra, jadikan 9. Jadi bila dia bertaruh, dalam ni saya nak sebut riwayat-riwayat lain lagi, gabungan riwayat Tirmizi banyak masalah ni, dan Al-Baihaqi sebut, dan Dalailun Nubuwah, ni siapa yang rajin baca tentang kisah-kisah pembuktian Nabi. Masa tahun ke-7 tu, daripada pertarungan mereka tu, kalah lah, tak menang lagi lah Rom.
Geng musyrikin kata hang bayar. Hang bayar. Abu Bakar kecewa. Orang Islam ada yang marah Abu Bakar. Yang pihak lebih letak bagi 5, 6 tu buat apa? Letaklah 9, Nabi kata. Tapi dia dah letak dah, dia tewas. Dia kata, tengok, tak betul Nabi Muhammad. Tetapi apabila sampai 9 tahun, Rom kembali menang. Wa yawma idzin yafrahul mu'minun. Bila pada hari itu orang mukminun bergembira. Bila mereka menang tu? Mereka menang setelah Nabi dah hijrah dah. Sama dengan tahun peperangan Badar dalam sebahagian riwayat. Masa itulah Rom menang. Di luar daripada jangkaan. Ini adalah antara tanda-tanda kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi bagi tahu 9 tahun dulu baru muncul. Setelah Abu Bakar pun kalah dah. Dan ini juga kesabaran dalam dakwah. Kadang-kadang kita duk tunggu hak mana kita kata Islam akan menang ataupun lambat. InsyaAllah orang akan terima dakwah ni. Kita tak tahu tak terima pun, aku dah try 4 tahun dah. Para sahabat Nabi ada di sini mereka. Allah kata fi bid'i sinin. Pada bid'i sinin barulah Rom menang. Pada hari itu orang Islam bergembira. Saya nak sebut beberapa perkara. Walaupun orang Islam bergembira sebab Rom lebih dekat. Ini satu siasah politik kita. Bila kita deal, satu ahlul kitab, satu ahlul awsan. Satu orang percaya pada kitab, Yahudi dan Kristian. Satu percaya kepada berhala, tak ada kitab. Mana yang lebih dekat dengan kita? Ahlul kitab. Sebab itu kita boleh makan sembelihan mereka. Kita boleh kahwin wanita mereka. Kita tak boleh kahwin wanita ahlul awsan. Tapi kita dalam masyarakat kita bukan ajar pemusuhan. Kita rasa Kristian jauh. Dengar, tengok Bible, kita jadi takut. Padahal tak patut kita takut. Kita ada hujah banyak nak terangkan tentang bagaimana nak jawab Bible tu. Tapi kalau jumpa buku Buddha, okey lah. Jumpa buku Buddha, tengok dia, kita tak rasa pasal kita dah terbiasa. Padahal yang ini lebih dekat untuk kita dakwah lebih mudah. Nabi SAW walaupun orang Islam suka lebihlah Rom dibandingkan dengan Parsi, Nabi hantar surat kepada Maharaja Parsi, hantar surat kepada Maharaja Rom. Bila hantar surat pada Maharaja Parsi, dia koyak surat Nabi SAW. Nabi kata Allah akan koyak kerajaan dia. Tapi bila hantar kepada Herakl, ni Rom, dia Kristian. Ni Kristian hak betulnya, hak fahamnya. Bila dia Kristian, dapat surat Nabi SAW, Nabi hantar, Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammad Rasulullah ila Herakl azimir Rum. Bismillahirrahmanirrahim, Muhammad Rasulullah kepada Hercules, orang besar Rom. Salamun ala man ittaba'al huda. Salam sejahtera kepada orang yang mengikut petunjuk. Amma ba'd, adapun selepas daripada itu, fa inni ad'uka bi di'ayatil Islam. Aku menyuruh engkau dengan seruan Islam. Aslim taslam. Islamlah nescaya engkau selamat. Waslim yu'tikallah ajraka marratain. Islamlah, Allah Ta'ala bagi kepada engkau pahala 2 kali. Fa in tawallaita alaika ismu arisiyin. Dalam sebagian riwayat yarisiyin, tapi riwayat Bukhari dan Muslim arisiyin. Jika sekiranya engkau menolak, Islamlah nescaya engkau selamat. Jika engkau menolak, engkau menanggung dosa rakyat jelatamu. Kemudian Nabi SAW masukkan ayat, Ya ahlal kitab ta'alau ila Ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la yattakhidha ba'duna ba'da arbaban min dunillah. Wahai ahlul kitab, mari kepada perkataan yang sama agar kita jangan menyembah melainkan Allah.
Jangan kita mengambil wala nusyrika bihi syai'a, jangan kita menyekutukan dia dengan sesuatu. Wala yattakhidha ba'duna ba'dha arbaban min dunillah. Jangan kita mengambil antara kita tuhan-tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Fa in tawallaw, jika mereka berpaling, Quran kata faqulu syhadu bi anna muslimun, jika mereka berpaling, katalah kami menyaksikan, sesungguhnya saksikanlah sesungguhnya kami orang Islam. Jadi Quran Nabi bagi ayat Quran kepada ya ahlul kitab ta'alu ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dha arbaban min dunillah. Wahai ahlul kitab, mari pada kalimah yang sama. Dia dapat surat tu. Mari kalimah yang sama, kita sembah Allah, jangan syirikkan Allah, jangan duk ambil tok syekh kita ni, padri kita ni jadi tuhan selain daripada Allah Taala. Fa in tawallaw faqulu syhadu bi anna muslimun. Jika mereka berpaling, saksikanlah bahawasanya kami adalah orang Islam. Dapat saja surat tu, apa dia buat? Dia tak koyak. Ini pemimpin Kristian. Dia pergi cari siapa dia di kalangan orang Arab yang ada berniaga dalam negara dia ni. Ambil seorang, dia nak tanya siapa dia ni Muhammad ni. Dapat pula Abu Sufyan. Siapa dia? Pak saudara Nabi yang anti Nabi. Dalam tempoh tu Abu Sufyan gencatan senjata dengan Nabi, perjanjian Hudaibiyah. Jadi pergi berniaga lah. Dia ambil Abu Sufyan, dia panggil Abu Sufyan. Abu Sufyan bukan senang. Kalau tidak, Abu Sufyan tu tak ada peluang nak menghadap Herakl. Berniaga boleh lah. Kat Mekah dia hero lah. Mai kerajaan besar dia tak ada apa lah. Dia hero di Mekah lah Abu Sufyan. Ini Rom maharaja besar. Tiba-tiba dia pun dapat peluang. Mari Herakl panggil dia. Letak Abu Sufyan main. Dia katanya semua ramai-ramai ni, siapa dia yang dekat saudara dengan dia, dengan Muhammad ni, yang hantar surat kat ni? Abu Sufyan kata aku orang dekat. Dia panggil Abu Sufyan, suruh duduk depan. Abu Sufyan duduk depan, yang lain duduk belakang. Dia kata aku tanya dia ni, tapi dia pakai penterjemah. Aku tanya dia ni, kalau dia bohong, hampa belakang bagi syarat. Jadi Abu Sufyan rasa susah nak bohong. Takut geng-geng, kadang-kadang kan boleh kira geng-geng sekali satu parti pun tikam juga kan. Jadi Abu Sufyan duduk di depan, hak lain duduk belakang. Abu Sufyan tak tahu dia apa. Sekali dia buat syarat mata ke apa, aku kenal dengan maharaja ni. Jadi Abu Sufyan pun kena cakap betul lah. Jadi dia tanya banyak soalan, tapi saya nak ringkaskan soalan-soalan yang dia tanya. Antara benda yang dia tanya keturunan Nabi. Abu Sufyan kata huwa fina zu nasabin. Dia adalah orang yang ada kedudukan di sisi kita. Herakl dia tanya dulu, kemudian dia ulas kemudian. Dia kata sa'altuka fi nasabihi fikum. Aku tanya tentang nasab dia di sisi kamu semua. Fa za'amta annahu fikum dzu nasab. Dalam sebagian dia dzu hasab. Kamu kata bahawasanya dia orang yang ada kedudukan. Maksudnya ada keturunan. Zu hasabin. Orang yang ada keturunan. Bukan orang tepi jalan dia. Orang yang memang ada bakar yang elok. Kata dia, fakadzalika rusul tub'atsu fi ansabi qaumiha. Yang demikian itulah rasul, dihantar di kalangan nasab-nasab elok kaumnya. Dia kata fasa'altuka hal kana min abaihi malikun. Aku tanya kamu, ada tak mak bapak dia dulu keturunan dia ni keturunan raja-raja? Dia tanya, dia ni keturunan raja ke? Faza'amta Allah, kamu kata dia bukan keturunan raja. Qultu law kana fi abaihi malikun qultu rajulun yatlubu mulka abaihi. Kalau kau kata bahawasanya mak bapak dia dulu ada yang jadi raja, aku nak kata dia ni mungkin nak tuntut balik kerajaan pak dia lah. Tapi bila kau kata dia tak ada, dia bukan raja, tak boleh nak tuduh benda tu lah pada dia.
Yang ni dia bukan kerana nak tuntut waris takhta Sultan Melaka mana ke? Tak. So kemudian dia tanya lagi, wa sa'altuka an atba'ihi adu'afa'uhum am ashrafuhum. Aku tanya kamu tentang tentang pengikut dia. Orang-orang yang lekeh-lekeh ke, orang-orang lemah-lemah ke, ataupun orang-orang semua ada jawatan. Dia kata, faqulta bal du'afa'uhum. Kau kata yang ikut du'afa' je, orang yang bukan orang ada jawatan, orang bawah-bawah ni. Kata dia, wahum atba'ur rusul. Mereka itulah pengikut para rasul. Ni sebab ni Herakl, Maharaja Rom. Sebab apa? Sebab dia ni baca. Dia tahu cerita Isa, dia tahu cerita Ibrahim, dia tahu cerita Nabi-Nabi sebelum daripada. Dia kata itu pengikut para rasul. Sebab itu kalau kita kadang-kadang dalam kita seronok orang hebat-hebat, jawatan ikut kita, tak apalah siapa pun. Tapi pengikut para rasul asal daripada orang biasa. Walaupun ada Abu Bakar, ada apa, ramai orang biasa aja. Kerana orang ada jawatan, susah nak ikut para rasul. Sebab apa? Mereka terpaksa korban jawatan mereka. Jadi yang awal yang ikut para rasul adalah du'afa'un nas, di kalangan orang-orang yang lemah. Kemudian dia kata, sa'altuka hal kuntum tattahimunahu bil kadhib qabla an yaqula ma qal. Aku tanya dulu-dulu, pernah tak kamu kata dia ni pendusta? Sebelum dia keluar perkataan dia mengaku jadi rasul ni, kamu pernah tuduh dia sebagai pendusta tak? Faza'amta Allah, kamu kata kamu tak pernah tuduh dia pendusta sebelum daripada ini. Fa'araftu annahu lam yakun liyada'al kadhib 'ala an-nas thumma yadhhab fayakdhiba 'ala Allah. Aku pun tahulah, tak kalah kalau dia tak pernah bohong pada orang, dusta pada orang, tiba-tiba nak berubah pergi dusta pada Allah Ta'ala pula. Ni cara fikir Raja Rum. Abu Sufyan kata, aku rasa macam nak masukkan sikit, nak tipu tentang Muhammad ni. Tapi aku duduk seriau ni, takut tak lepas. Dia bila aku jawab bagi betul, dia main macam ni, dia punya keputusan. Jadi Abu Sufyan, jadi dia tanya, dia tanya lagi, ada geng-geng Muhammad yang murtad? Abu Sufyan kata, setakat duk tahu ni tak murtad lah, duk ikut ni. Dia kata, fasa'altuka hal yartad minhum an dini ba'da an yadkhula fihi sakhtatan lahu. Aku tanya kamu, adakah ada orang yang murtad daripada agama dia setelah masuk agama Nabi ni? Kerana marah kat Nabi tu. Faza'amta Allah, kamu kata dah. Dia kata, wa kadzalikal iman idza khalaqa bashashatul qulub. Dia kata itulah iman apabila telah masuk ke dalam keluasan dada, dalam kelapangan dada. Basyashah ni bila dia masuk dalam dada, dia tak murtad dah. Fasa'altuka hal qataltumuhu. Aku tanya kamu perang dengan dia tak? Faza'amta annakum qataltumuhu. Kamu kata kamu perang dengan dia. Aku tanya, fatakunu harbainakum wa bainahu sijal. Kamu kata perang dengan dia, kadang-kadang dia menang, kadang-kadang kami menang. Abu Sufyan kata, sebab yang menang tu Abu Sufyan menang dalam perang apa? Perang Uhud. Jadi Abu Sufyan kata ada dia menang, ada kami menang. Tanalu minhu wa yanalu minkum. Kamu mendapat tewahkan dia, dia dapatkan tewahkan kamu. Agak-agak Rom kata apa? Rom kata kalau kadang-kadang kalah tu Nabi apa kalah? Tak. Dia kata wa kadzalikar rusul tubtala thumma takuna lahumul aqibah. Yang demikian tu rasul. Dia memang diuji. Mereka diuji. Namun kesudahan nanti akan diperolehi oleh mereka. Jadi kalau Allah jadikan semua perjuangan Islam ni menang semua orang dakwah nak pergi duduk di depan. Tapi ada hari kalah, tewas, sakit, menderita. Kata Maharaja Rom, wa kadzalika rusul tubtala. Demikianlah para rasul. Mereka itu telah diuji. Sebab tu dia tanya lagi banyak benda, cuma saya nak ringkasnya. Kemudian dia tanya, dia suruh hamba buat apa? Madza ya'murukum? Dia suruh kamu buat apa? Dia kata, Abu Sufyan pun tak banyak mengaji. Dia bukan nak pergi mengaji sangat. Dia nak perangan Nabi.
Tapi dia lama perang dengan Nabi, dia tahulah Nabi suruh apa. Kan? Dah lama lagi dia musuh dia. Kan? Dia kata as-salatu waz-zakat was-silatu wal-afaf. Dia suruh sembahyang, dia suruh zakat, dia suruh hubung silaturahim, dia suruh jaga supaya tak ambil benda yang haram. Dia kata, Maharaja Rum kata, in takuma taqulu fihi haqqan fa innahu nabi. Kalau betul lah macam yang hang cerita ni, dia ni memang nabi ya. Tu kata Kristian. Kalau betul seperti mana yang kau kata, fa innahu nabi, dia adalah nabi. Wa qad kuntu a'lam annahu kharij walam aku adhunnuhu minkum. Aku dah tahu dah kata nabi ni keluar dah. Tapi aku tak sangka pula keluar di kalangan kamu. Tak sangka kata nak keluar di kalangan orang Arab. Dia duk ingat kot Rum ke, di kalangan Yahudi ke, akan pasal nabi-nabi sebelum ni Yahudi, ataupun di kalangan bangsa Rom ke. Jadi tak terlintas dalam kepala Maharaja Rom bahawasanya nabi akan keluar di kalangan orang Arab. Dia kata aku duk agak dah macam dia dah keluar. Tapi aku tak terfikir dia keluar di kalangan Arab. Walau inni a'lamu anni atakhallasu ilaihi la ahbabtu liqa'ahu walau kuntu 'indahu la ghasaltu qadamaihi wala yablughanna mulkuhu tahta qadami. Kalau aku rasa tahu kata aku boleh dapat pergi kat dia, aku teringin nak jumpa dia. Kalau aku berada di sisinya, nescaya aku akan basuh kedua kakinya. Dan satu hari nanti kerajaan dia akan menguasai sehingga di bawah kedua tapak kaki aku ini. Yani Islam akan sampai sehingga ke Rom. Lepas pada tu, dia pun barulah buat keluar surat Nabi. Ni dia surat dia hantar kat tu. Ni masa tempoh Nabi hantar surat kepada maharaja-maharaja. Nabi hantar surat. Sahabat-sahabat dia hantar. Nabi ni bila hantar surat, dia hantar surat macam saya bagi tahu, dia cari hak orang yang segak-segak, perwakilan diplomatik rusul. Dihyah ibn Khalifah Al-Kalbi, Dihyah ibn Khalifah Al-Kalbi, orang yang segak, hantar surat elok, orang pun segak macam itulah. Kita nak hantar perwakilan mana-mana pun cari hak rupa segak sikitlah yang nak jadi calon. Kan? Tengok calon pun letih ya. Memang kalah elok padan. Dia wakil, kata wakil. Wakil tu segak. Sebab tu bila orang nak disuruh main tampil ke hadapan, nak bercakap di hadapan, orang-orang yang ada perwatakan. Bukan kata orang tak segak salah. Boleh juga orang tak segak. Kan? Ilmu tak kira kan. Ata' bin Rabah tak segak. Hitam Ata' bin Rabah. Tapi perwakilan segak. Nabi SAW hantar. Dia buat keluar surat. Saya nak ceritanya apa? Inilah Rom dibandingkan Parsi. Maka surat Rom tersimpan sehingga hari ini, surat Nabi kepada Maharaja Rom. Sebagian ni naskah tu dikatakan disimpan di Turki dan seumpamanya, Allah a'lam, tetapi ini inti kandungannya termaktub di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Sebab itu ini adalah salah satu dalil kenabian Nabi SAW. Nabi bagi tahu 9 tahun, berlaku 9 tahun. Dan ini adalah cara siasah Nabi di dalam menilai kelompok-kelompok yang ada. Siapa kelompok yang lebih boleh dekat datang kepada kita. Walaupun semuanya tak suka Islam, bukan semuanya pernah berperang dengan Nabi. Maharaja Rom Herakl ini, dia ni Azim Rom ni, dia sebenarnya dia tutup semua. Dia istihad, dia kata sebenarnya ni dah Nabi. Bising. Mereka semua nak keluar daripada istana. Mereka dah kata murtad dah raja kita ni. Lepas tu dia tutup pintu, dia panggil mereka balik. Dia kata sebenarnya aku hanya nak uji iman kamu semua. Ternyata kamu kuat iman. Itulah berita terakhir tentang Maharaja Rom. Dia memang percaya pada Nabi, tapi dia jaga jawatan dia lah. Kalau dia ambil jawatan, dia pergi kat Nabi tu, hilanglah jawatan Maharaja dia tu. Jadi dia, itulah khabar terakhir, dia tak masuk Islam. Dia tak seperti Najasyi.
yang masuk Islam. Dia tak seperti Ashamah yang masuk Islam. Tak ada beritahu lah, report kata dia masuk Islam, tak ada. Nabi pun tak ada kata dia masuk Islam. Tapi dia akhirnya Sayyidina Umar, kemudian pada zaman Umar berperang Islam dan Rom. Berperang Islam dan Rom. Nabi mereka lebih dekat kepada kita. Dan Nabi kata dalam hadis yang selalu saya sebut baca, satakunu sa'ah war-rum taqumu sa'atu war-rum aktsarun nas. Dalam hadis Muslim, akan berlaku kiamat, Rom adalah manusia yang paling ramai sekali. Orang Eropah hak kita marah tu, depa akan paling ramai sekali. Shaddad Al-Mustawrad bin Shaddad Al-Qurashi Al-Fihri, dia meriwayatkan hadis ni. Dia kata taqumu sa'atu war-rumu aktsarun nas. Akan berlaku kiamat, Rom orang yang paling banyak. Amr bin As dia dengar. Dia kata absir ma taqul, absir ma taqul. Elok-elok apa yang cakap ni. Amr bin As dia adalah sahabat yang pandai politik. Dia masuk Islam lewat sikit, dia sama dengan Khalid. Dua-dua ni kaki hebat lah, kan? Sebab tu orang kata, tapi semua kehendak Allah lah. Tapi andaian mereka, kenapa Sayyidina Umar masuk Islam cepat? Sayyidina Umar daripada Bani Adi. Bani Adi ni satu bani yang kecil, yang mana dia tak banyak. Sayyidina Umar Al-Khattab, bapak dia selalu pukul dia. So bapak dia tak meninggalkan banyak legasi pada dia. Tapi Khalid Al-Walid bin Mughirah, semua ni orang ada kedudukan, yang mana anak-anak dia jadi susah nak follow. Pasal pak dia semua orang besar. Al-As dan macam-macam semua, dia pun tak boleh nak pergi mana. Sayyidina Umar dengan mudahnya dia masuk. Sebab dia tak ada apa, bapak pun tak ada. Selama ni dia lawan Nabi Muhammad pun kerana dia saja, bukan kerana kepentingan keluarga apa. Dia lawan pun ikhlas, dia masuk pun ikhlas. Yang besar-besar ni nak masuk susah. Tapi dia pun orang bijak. Apabila Nabi pergi ke Habasyah, Quraisy mesyuarat di parlimen Quraisy, Darun Nadwah. Quraisy fikir macam mana nak buat. Di pasal Muhammad ni dah hantar, Nabi tak pergilah, Nabi hantar sahabat-sahabat sebahagian pergi ke Habasyah. Bila pergi ke Habasyah, sahabat-sahabat pergi ke Habasyah, Quraisy fikir macam mana nak pergi. Kerana ni Najasyi, di sana ada maharaja, di sini tak apalah tanah kita. Bila pergi sana, mereka akan burukkan tentang kita. Kata kita tindas mereka, langgar human rights semua, kan? Jadi tak elok kita dengan orang-orang negara berkenaan. Mereka kata ke Amr bin As, kau lah pergi berunding. Kau kan baik dengan maharaja tu. Amr bin As pergi. Amr bin As dia banyak ilmu politik dah. Walaupun dia gagal, tapi ilmu politik memujuk dan pengetahuan tentang dunia luar ini penting. Diplomatik dia bagus. Dia tahu tentang dunia luar. Apabila Al-Mustawrad bin Shaddad bagi hadis ni, akan berlaku kiamat Rom, manusia yang paling ramai. Dia kata, cakap elok sikit, betul ke ni? Dia kata, aqulu ma sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku kata apa yang aku dengar daripada Nabi lah. Kata dia, fa in kana dhalik, jika betul apa yang kau kata tu, inna fihim laqisalan arba'an. Kerana mereka ni ada 4 ciri. 4 ciri ni kita kena ada. 4 ciri ni menyebabkan satu kaum tu kuat. Pertama, ini bukan hadis Nabi. Yang ni Amr bin As ulas pengalaman dia tengok Rom. Kenapa Rom, dunia semua musnah, Rom akan kuat, Eropah akan kuat, bangsa Eropah akan kuat. Kita ada Eropah akan musnah apa, kita tak tahulah. Tapi dia tak kata Melayu akan kuat, Melayu akan paling banyak, Eropah paling banyak. Itu hadis tu. Pasal apa? Kata Amr bin As, yang pertama, innahum la ahlamun nas 'inda fitnah. Orang Eropah ni, bangsa Europe ni, Rom ni, kita kata barat lah sekarang, mereka orang yang paling forbearing, orang yang paling santun apabila berlaku fitnah. Bila berlaku kekacauan, mereka handle negara mereka bagus, rakyat mereka. Dia tak macam kita.
Walaupun ada kekacauan 200 tahun Eropah berperang. Tapi tuan-tuan tengok sekarang sempadan-sempadan Eropah kadang-kadang garis macam tu ya. Sebelah ni rumah negara ni, sebelah ni rumah negara ni, tak bergaduh. Mereka settle. Mereka buat nation states. Baik untuk mereka, tak baik untuk banyak negara orang Islam. Dengan Westphalian Treaty. Tapi kita tengok, innahum la ahlamun nas 'inda fitnah. Kemudian wa asra'uhum ifaqatan ba'da musibah. Orang yang paling, bangsa yang paling cepat sekali bangkit selepas musibah. Kita tengok Jepun pun cepat, tapi Rom cepat. Jerman kena bom hangit berkelahi dengan UK, berkelahi dengan London. Tapi masih lagi kita pakai Mercedes lah. Masih lagi kereta wala hebat macam mana Continental, BMW ke apa. Itu dalam keadaan kena perang. Tak boleh bangun. Habis teknologi yang dibuat oleh Hitler telah dimusnahkan di universiti-universiti. Tapi mereka still the best untuk bangkit. Negara mereka bangkit. Dan kita pergi. Orang Islam walaupun kutuk macam mana pun, pelarian orang Islam tu lari pergi negeri barat. Dia tak lari. Kita tengok berapa banyak yang lari disebabkan masalah yang berlaku di Syria. Walaupun kita duka cita apa yang berlaku, dia tak lari main dari orang Islam, dia lari pergi ke barat. Adalah juga yang main kena orang Islam, bukan tak ada. Tapi dia lari pergi ke barat. Pasal dia sangka di sana bagus. Dia sangkalah bagus tak bagus kita tak tahulah. Tapi dari segi human right, mungkin banyak benda yang mereka lebih dapat lebih dapat dipersoalkan dibandingkan negara-negara orang Islam. Saya baru ni ada dialog dengan duta-duta Europe. Dia buat satu close meeting, dialog 7-8 duta mereka. Banyaklah, panjang berapa jam dialog. Mereka boleh tanya apa saja. Dalam session tu, salah satu duta dia kata orang Islam ni tengok ada perlih buat pergi bantu Myanmar dan seumpamanya kita pelarian Myanmar dan orang Islam Rohingya. Tapi kalau kita tengok ke mana pergi negara orang Islam selalu bersemangat kata. Dia mungkin akan salahkan Europe, salah ke apa. Mana pergi negara-negara Arab? Mana pergi negara-negara orang Islam yang kaya? Kenapa tak tolong negara-negara orang Islam yang susah? Bantuan-bantuan yang nak dihantar kepada negara orang Islam pelarian, semua duk tunggu bantuan daripada US, tunggu bantuan daripada Europe. Mana bantuan daripada OIC? Malaysia dah buatlah. Kita sekarang Alhamdulillah Malaysia banyak berlaku mana-mana Malaysia pergi. Tapi ikut-ikut Arab lagi kaya. Dan ini masalah. Yang ketiga kata Amr bin As, ausyaquhum karrah ba'da farrah. Orang yang paling cepat sekali bertindak setelah mereka ditewaskan. Lepas tewas lebih pantas untuk bertindak semula. Ini tabiat Rum. Dia akan tewas, tapi dia akan bangkit dengan cepat untuk menewaskan balik musuh dia. Wa khairuhum liyatimin wa miskinin wa yatimin wa dha'if. Mereka adalah bangsa yang paling baik untuk orang anak yatim, untuk orang miskin dan orang yang lemah. Kita kata mana baik apa? Dia mungkin tak baik dengan kita, tapi kalau kita pergi ke negeri mereka, kebajikan untuk orang-orang negeri dia jaga jauh lebih baik daripada kebajikan negeri kita. Negeri Malaysia ni mungkin dah baik banyak lah. Tapi sebahagian negara-negara Arab, sebab tu mereka suka bila pergi duduk, dia bangga. Pergi sampai-sampai, itu kelemahan. Islam mulia. Kita sampai ke airport, kita cakap Arab, dia tak respect. Cakap orang putih baru dia suka. Baru dia rasa hebat. Dan orang Arab sendiri rasa hebat kalau boleh pergi duduk di negeri barat. Beli barang daripada barat. Tapi mereka tak ambil kebajikan yang barat jaga. Orang negara mereka. Wa khamisatun hasanatun jamilah. Yang kelima, benda yang paling baik kata Amr bin As, amna'uhum min zulmil muluk. Mereka adalah bangsa yang paling menghalang kezaliman raja-raja, kezaliman para pemerintah. Sebab itu kita tengok dulu ramai pemerintah mereka yang zalim, tapi hari ini
Pemerintah mereka setiap yang mereka buat, ni ada mana, hatta Mexico, apa ahli parlimen dia tergalak lebih kot dalam live di TV, dia picium pengacara tu. Pengacara tak mau, dia letak jawatan. Kira ada nilai. Tak apalah budaya dia, tapi maksudnya ini adalah perkara yang Nabi SAW sebut tentang bangsa ni, supaya kita dapat melihat perbezaan bangsa-bangsa kalangan manusia ni dan mengambil manfaat daripada ni. Agama ni datang tentang perbezaan bangsa, senangnya li ta'arafu, supaya kita kenal mengenali antara satu sama lain. Kita di IQ ni pun kita cuba macam-macam, supaya kalau boleh, bukan kita nak ambil orang kafir punya, tak, kita ambil hikmah. Di mana saja ada nilai-nilai yang positif, kita ambil, kerana Nabi SAW memuji nilai-nilai ini dalam keadaan yang berbeza-beza ini. Sehingga di dalam siasah Nabi, di samping ini dalil kenabian Nabi yang tahu bahawa Rom akan menang, perasaan orang Islam dapat membezakan antara musuh-musuh yang kelihatan sama tapi berbeza di sisi penilaian. Wallahu ta'ala alam. Kita buka pada sisi soalan. Orang tanya, kalau Iran perang dengan Amerika, nak sokong siapa? Rom perang dengan Parsi, orang Islam sokong Rom. Kalau Iran perang dengan Amerika, nak sokong siapa? Kalau perang sungguh lah, nak sokong siapa? Kau nak sokong mereka? Yang mana lebih dekat dengan kita? Yang tu semua peningan kacau, mana lebih dekat ni? Ada soalan? Ya. Salam. Dia Rom ni, dalam bahasa Arab dulu, Rom dia merujuk kepada kaum Yunan, kaum yang Bani Asfar, orang yang kira rambut perang ni lah, kan? Termasuklah daripada Rom, daripada Itali, daripada yang masuklah wilayah-wilayah mereka. Semua Yunan ni dianggap Rom. Sekarang ni kira Europe lah. Mereka ni dianggap Rom. Mereka orang, sebab tu mereka mari daripada sebelah Syria, belah sini mereka Parsi. Mereka mari daripada Syria masuk ke atas, kemudian sampai ke wilayah-wilayah ni, mereka ni dianggap Rom. Boleh jadi tak pada akhir zaman orang Eropah akan jadi Islam amat? Mungkin juga. Kerana Islam is the fastest religion yang berkembang sekarang ni di Eropah, kan? Sebab tu saya dalam hal ni, kita kadang-kadang orang ni dia emotional, dia bukan faham sangat. Bila dia dengar kuliah kita macam ni, dia buat terkejut, kan? Terkejut ni banyak-banyak jenis lah, kan? Terkejut macam, kadang-kala kita kena ambil kira tindakan-tindakan kita. Misalnya, kita tak setuju orang lain mengembangkan agama mereka dalam negara kita, tapi kita nak kena tangani benda ni dengan cara yang santun. Macam kita tak mau setuju tu, nak gambarkan tak setuju tu kena cara yang tu. Bukan kata nak ambil, pergi pancung dia, pergi pukul. Sebab dunia ni bagaikan satu kampung sekarang. Dalam era globalisasi ni, we just like one village. Kita semua dalam satu kampung ya. So di Eropah tu, kita punya aktivis mengembangkan Islam begitu hebat sekali. Kalau dia orang react dengan sama tindakan macam kita react, nanya kawan-kawan kita sana. Pasal dulu mungkinlah kita marah kat kita, siapa tak tahu. Tapi sekarang ni kita marah je masuk media. So dia akan kata, tengok Islam, kalau negara dia, orang cakap sikit tentang agama lain depan orang pun, dia dah nak bunuh dah. Nak perang, nak buat ni, nak bakar semua dah.
Mari di negara orang Eropah, bila mereka dakwah, kita kata, mana kau dakwah? Eropah Kristian, kau dakwah. Oh, mereka kata, oh, demokrasi. So, kita, kadang-kadang kita salah. Sebab tu Nabi SAW, ini soal menjaga imej Islam. Kena memahami realiti. Sebab tu kadang-kadang ada benda yang kita tak perlu buat. Macam Nabi SAW tak mau bunuh Abdullah bin Ubay bin Salul, yang selalu saya bagi tahu. Walaupun Abdullah bin Ubay bin Salul buat tindakan treason, tindakan khianat, betrayal kepada negara, yang memang dia punya death penalty patut bagi pada dia. Itu hukuman pada zaman tu. Tapi Nabi kata, biarkan dia. La yaqulan nas anna Muhammad qatala ashabu atau yaqtulu ashaba. Biarlah Nabi kata, jangan sampai orang kata bahawasanya Muhammad membunuh sahabat-sahabat dia. Sebab pada sisi pandang orang awam, Abdullah bin Ubay itu sahabat Nabi sebab dia semayang dengan Nabi. Tapi dia munafik. Munafik ni tak dipahami oleh politik luar. So Nabi kita la yaqulan nas anna Muhammada yaqtulu ashabah. Biarlah, jangan orang kata Muhammad bunuh bunuh sahabat-sahabat dia. Nabi tak buat satu undang-undang kerana menjaga hifz, menjaga suratul Islam, menjaga wajah Islam. Sebab itu dalam maqasid syariah, sama ada diletakkan di bawah hifzuddin, menjaga agama tu termasuk dengan maknanya menjaga wajah Islam itu sendiri. Supaya tidak ada persepsi yang salah terhadap agama. Lalu orang akan lari meninggalkan agama. Orang kata dia nak keadilan untuk geng dia saja, orang Islam ni. So sebab itu kita kena faham realiti yang berbeza dengan hukum yang berbeza. Kadang-kadang ada geng-geng terlebih semangat politik, dia akan faham benda-benda macam ni. Dia kira nak takbir, apa lagi tak faham lagi. Nanti dulu kita ada Nabi sendiri, ada hukum yang patut dibuat, Nabi tak buat. Ini yang disebut oleh para syurah, ini hadhihi siyasatun azimah min Rasulillah. Inilah siasah yang besar daripada Nabi, menangguhkan tidak melaksanakan apa yang patut dilaksanakan demi kemaslahatan menjaga nama agama. Tengok. Sebab itu kita tengok Islam berkembang. Ramai. Saya tengok tadi di UK sampai jalan tu macam orang jalan, budak-budak Islam balik daripada sekolah petang-petang pakai hijab, pakai semua. Dan boleh cakap artis yang masuk Islam ada, yang ni aktivis masuk Islam ada. Lepas tu kita berdiri bercakap, siapa keluar agama kita bunuh. Man baddala dinahu faqtulu. Siapa yang tukar agama, bunuh. Hatta perkataan baddala dinahu, dia kata man khalaja an millah, baddala dinahu, tukar agama dengan makna yang luas, dengan persepsi yang luas. Itu mempunyai dimensi politik yang tersendiri dalam tafsiran hadis-hadis seperti itu. Ada soalan lain? Habis terus soalan? Lega? Kau tajuk ni tinggi sangat. InsyaAllah saya setiap kali kalau saya sempat datang sini, saya akan baca hadis-hadis yang menunjukkan tentang dalailun nubuwah, dalil-dalil kenabian, khabar-khabar Nabi yang membuktikan, terbukti selepas daripada itu bagi menunjukkan Nabi SAW merupakan Nabi yang diutuskan oleh Allah Jalla wa'ala. Ada soalan? Tak ada, nak tutup ni? Kalau tak ada boleh tutup lah. Tak ada je. Sila. Jesus ialah sebutan bagi Nabi Isa di dalam English lah, disebut Jesus kan. Sebahagian perkataan-perkataan ini mungkin dia terjemah daripada bahasa Ibrani kan. So daripada Ibrani dia masuk kan, kemudian dia ke English, dan English terjemahan ni termasuklah
Seperti banyaklah nama, Noah, David, David. Dia maksudkan David tu Daud lah kan, Jonah, Yunus umpamanya kan. Ini semua sebutan-sebutan di dalam bahasa. Kalau dia maksudkan Jesus itu seperti mana yang mereka maksudkan Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa lah. Sebab itulah bahasa yang kalau kita sebut kat mereka, we Muslim believe Jesus is messenger of God. Kita percaya kalau Isa ini, dia kata Isa, we have nothing to do with Isa. Kami tak ada kaitan dengan Isa. Tapi Jesus, apa dia faham Jesus kan. So kita sebut Jesus tu kerana dia sendiri faham Isa tu lah, pasal Jesus son of Mary, anak kepada Maryam. Jadi kalau kita sebut we love Jesus, tu pun satu hal juga. Tengok we love Jesus, dia patut dakwah terus. Nampaknya ramai dah terpengaruh dengan Kristian. Hak ulah tu pun mangkuk kacauan pun tak tahu. Nantilah dulu. Tengoklah konteks orang cakap apa kan. Dia kira nak ulah, dia kerja dia pengulah tu senang kan. Macam pengulah bola sepak, dia main tak naik, dia ambil kulah dalam sepatutnya dia menghantar lebih dekat, suruh hang turun pergi padam kau tahu. Jadi sebab tu ini perkara-perkara yang dakwah ni bukan satu. Sebab tu ramai profesor-profesor kan, pensyarah kat universiti, pensyarah bidang dakwah, kuliah dakwah. Saya tahulah, saya pergi. Kadang-kadang kita tengok dia ni dakwah apa dia pernah buat pun tak tahu. Tulis macam-macam artikel tentang dakwah, tapi hang try pergi sendiri. Cerita dakwah dengan hikmah, hendaklah itu cerita, hang kena pergi try juga macam mana. Bila hang try baru hang tahu, kadang-kadang ada orang kasar hang macam mana nak buat. Sebab tu Nabi SAW pun ada kadang-kadang tindakan-tindakan baginda, yang baginda SAW kadang-kadang bagi peluang orang lain untuk kritik dah. Bukan kritik kenabian dia. Sebab tu bila buat satu tindakan, dia tanya balik, mesyuarat dengan aku wahai orang ramai. Ada orang yang Nabi doa pada dia, Nabi kata yang mana doa yang salah tu dia jadikan sedekah kepada mereka dalam hadis, seperti mana yang berlaku kepada anak angkat Ummu Salamah. Dan banyak lagi. Lepas tu masuk riwayat tentang mengenai Muawiyah bin Abi Sufyan. La yusba'ullahu batnuhu, Allah Ta'ala tak kenyangkan dia. Ini juga diletakkan oleh para ulama hadis sebagai antara terlepas di dalam ucapan-ucapan Nabi SAW. Ada soalan? Habis? Mana? Adik-adik kita tak ada soalan. Dia kata lambat lah, dia pun nak berhenti, nak tidur malam ni, esok lah cuti. Okay, kalau tak ada. Ya, oh ya. Actually a lot of answer have been given by the scholars. Kalau kita tengok macam-macam, because ini bukan new accusation, ini bukan tuduhan yang baru. Saya baru baca teks, saya ingat orang tuduh Syekh Al-Hadi dengan kaum muda. Rupanya Syekh Al-Hadi dituduh Wahabi zaman tu. Kan? Memang Hamka dituduh Wahabi. Dan inilah kata Hamka, bila habis perkakas hujah, digunakan perkakas fitnah, kata Hamka. Cuma Hamka dia jawab, dia defend Wahabi tu kan. Tapi itulah, kerana orang Melayu ni senang. Sebahagian orang tak tahu nak kata apa. Salah ke hujah dia? Hujah dia betul, tapi dia Wahabi. Pasal dia malas nak fikir. Macam orang dulu kan, saya kata dulu kan. Dia pi kat Tok Bomo ilmu tak banyak.
Sakit perut, dia tak tahu tentang gastrit, dia tak tahu penyakit apa pun, dia tak tahu appendix apa, dia tak tahu. Sakit perut, dia main berapa hari sakit, dia tengok cara ni hantu ayah ni, hantu ayah. Ataupun dia tengok kalau ni sikit, ni dia kata pelesit ni, sakit belah kecil. Habis semua penyakit yang tu saja dia buat. Kerana itulah kadar pengetahuan yang dia ada. Jadi dia tuduh benda-benda. Begitulah kadang-kadang orang ni dia tak tahu. Misalnya orang Melayu, kita simple, tak kunut, Wahabi. Majoriti umat Islam dalam dunia ni, macam saya kata, tak kunut. Tak ada orang, saya tak dengar lagi orang tak kunut ni tiba-tiba pergi tak ikut belakang orang yang kunut. India mazhab Hanafi tak kunut, kan? Pergi negara-negara Teluk tak kunut dengan mazhab Hanbali. Bismillah pelan, Wahabi. Mazhab Malik bukan kata bismillah pelan, tak payah bismillah langsung, makruh. Mazhab Hanbali bismillah perlahan. Hanafi bismillah perlahan. Syafi'i bismillah kuat. Dia kira hak mana dia tak pernah tengok, Wahabi. Kalau memang saya rasa ini adalah benda lah, dalam dunia ni tak ada benda yang kita lawan free. Kalau semua proses reform tu mudah, semua orang boleh buat, tak ada siapa lah yang mana semua orang boleh buat lah, tak ada lah Allah Ta'ala nak bagi pahala pada kerja mudah, semua orang pakai buat reform. Tapi oleh kerana reform, membuat perubahan, membawa mesej yang jelas, ada satu benda yang susah. Bukan kata kita susah, Nabi yang lebih hebat pun susah. Segala hikmah ada pada para Nabi pun susah. Apatah lagi kita. Pasal dia bukan nak ujar Wahabi. Pasal apa Wahabi? Pasal Wahabi kata Tuhan ada atas aras. Kan? Pasal apa? Itu saja yang dia fikir dalam fikiran dia. Yang Tuhan ada atas aras, Tuhan ada atas aras, jadi dia jadi Wahabi. Padahal siapa yang main mengaji di IQ ni, berapa orang yang bahas Tuhan atas aras? Siapa yang mengaji kuliah-kuliah, siapa sangat duk pi habaq kata Tuhan atas aras ni? Melainkan dia yang ada sebagai ustaz-ustaz ni, dia tak Ar-Rahmanu ala arsy istawa, Tuhan bersemayam istiwa di atas aras. Dia tak bagikan satu tafsiran dengan bagaimana layak dengan kebesaran Tuhan. Oh, dia tak boleh. Dia kata itu telah menjadikan Tuhan bertempat. Jadi Tuhan yang menciptakan tempat. Dia tanya dia balik, Tuhan hantar siapa dulu? Bila Tuhan turunkan malam Lailatul Qadar? Dia kata pada bulan Ramadan Tuhan turunkan Lailatul Qadar. Macam mana Tuhan jadikan Lailatul Qadar pada bulan Ramadan? Tuhan punya perbuatan mana boleh kaitan dengan masa? Tuhan mencipta masa. Kalau Tuhan tak boleh terikat dengan tempat, Tuhan juga tak boleh terikat dengan masa. Bila kau telah menempatkan perbuatan Tuhan dengan mengikat perbuatan Tuhan dengan masa, engkau tak benarkan mengikat Tuhan dengan tempat, engkau juga tak boleh membenarkan mengikat Tuhan dengan masa. Inilah soal filosofi. Dia nak faham macam dia pun boleh, nak faham macam ni pun boleh. Asy'ariyah punya fahaman pun termasuk di kalangan ahli sunnah, yang dipahami oleh ahli hadis pun termasuk di kalangan ahli sunnah. Tak ada siapa yang patut dikafirkan dengan benda macam ni. Banyak lagi urusan lain boleh dibincangkan, dan orang pun tak bincang sangat urusan ni. Mai 2-3 orang ni idea dia tak ada. Kita balik ni nak menerangkan Tuhan tak ada tempat. Allah wujud bila makan, yang tu saja. Dia kira wujud bila makan, dia kata. Kalaulah Allah wujud bila makan tu syarat untuk masuk Islam, kamu samalah dengan Mu'tazilah yang menyatakan syarat untuk masuk Islam itu menyatakan Quran bukan makhluk. Ini adalah satu tafsiran telah lama ahlul hadis ada, telah lama juga aliran falsafah Asy'ariyah, hatta Mu'tazilah pun tak dikafirkan dengan tafsiran mereka. Ada orang tolak, dia kata pandangan itu tak tepat dan seumpamanya. Ada yang pergi lebih dengan menyesat Mu'tazilah. Tapi imam-imam Zamakhsyari, Al-Qadi Abdul Jabbar, semua tokoh-tokoh Mu'tazilah ini tetap dianggap sebagai tokoh-tokoh umat Islam. Idea kafir mengkafir kerana perbezaan mazhab ni
kita jangan buat di kalangan orang-orang sunnah ni. Kita hanya bagi tahu rajih dengan marjuh. Pendapat ini kita tak pakai. Kerana bermain dengan kafir-mengkafir ni, kita akan jadi macam dia ada gulat, para pelampau Maturidiyah dan Asy'ariyah dengan para pelampau juga Salafiyah, yang kedua-duanya melampau. Melampau kerja nak kafir orang saja. Dulu ada pok, siapa tak taat pemerintah keluar pada ahli sunnah. Lah ni kerajaan bertukar, tak dengar bunyi dah pok-pok tu. Pergi mana dah pun tak tahu. Dulu Allah siang malam buat keluar segala imam-imam salaf kata tak boleh kritik pemerintah, tak boleh apa. Lah ni depa pula duk kritik. Habis dah kitab tu. Inilah apabila menjadikan mazhab sebagai permainan di dalam politik, permainan hanya untuk lawan orang saja. Dan penyakit buruk ni bukan saja ada kat Salafi, ada kat juga Asy'ariyah, ada kat Maturidiyah. Sebab tu jalan Islam ialah jalan yang sederhana. Pemikiran-pemikiran ini semua kita ambil sebagai kita menterjihkan pandangan ini. Kita tidak boleh mengkafirkan. Al-Imam An-Nawawi dia mentakwilkan ayat-ayat sifat sebahagiannya. Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dia mentakwilkan tangan dengan makna kuasa dalam Fathul Bari. Dia Asy'ariyah dalam sudut. Kita baca kitab dia, kita tak kata dia sesat. Az-Zahabi dan kita Al-Ulu dan semua, mereka tak takwilkan. Ibn Taimiyah tak mentakwilkan. Ramai lagi imam-imam sebelum tu mereka tidak mau mentakwilkan. Tapi mereka kata laisa kamitslihi syai'. Allah Taala tak sama. Kita tak ada masa pergi buang, duk pergi bincang benda-benda ni semua. Banyak lagi amalan sunnah yang kena dibuat, yang patut kita buat. Tak ada apa malaikat kata antara soal malaikat lagi dalam kubur, Tuhan duduk taharah ke tak? Tak ada. Nabi pun. So ini semua kita jangan termain dengan puak-puak tak ada kerja ni, kan? Depa ni yang tu lah kerja depa, kan? Habis tak ada kerja maki orang, habis tak kan tunjuk isyarat lusah dalam masjid. Tu pun jadi penceramah. Macam mana tu? Sampai macam tu punya huduh akhlak boleh jadi penceramah. Allah Taala. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.